haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, alhamdulillah, pertama sekali kita ucapkan jutaan terima kasih kepada pihak Masjid Al-Khairiyah, tim yang sentiasa setia berusaha supaya mungkin untuk memberikan keselesaan kepada kita sebagai jamaah dapat menunaikan ibadat, menuntut ilmu dan insya-Allah menghidupkan fungsi masjid kepada yang sepatutnya. Terusnya kepada semua yang saya hormati, semua yang saya kasihi, akan sahabat yang bersama dalam pertemuan kita pada pagi hari Rabu ini ya. Baik, semua yang dikasihi sekalian, kita berada pada ayat-ayat yang terakhir dalam surah ini. Jadi insya-Allah mari kita baca daripada ayat 8 Falaula idza balagatil hulqum. Okey, kita baca daripada ayat 83 ya. Terus kita baca daripada ayat 83 ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun falaula in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin fa amma in kana minal muqarrabin farawhun wa rayhanun wa jannatun na'im. Nah itu sampai ya. Kita berhenti di situ dulu. Okey, kita tengok tadi, kita baca balik supaya ada kesinambungan. Maka falaula idza balagatil hulqum, maka tidakkah, maksudnya adakah kamu tak boleh kembalikan apabila roh itu telah sampai kepada hulqum, halqum kamu. Wa antum hina idzin tanzurun, padahal kamu ketika itu melihat. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kami, yakni Allah, para malaikat, maksudnya para malaikat Allah Subhanahu wa taala lebih dekat kepadanya daripada kamu, walakin tetapi la tubsirun, kamu tidak melihat ya, sebab kita bukan berada pada alam malaikat, kita juga berada di alam antara kematian dan barzakh. Barzakh itu pun dah bermaksud adalah satu antara ya, antara. Barzakh itu adalah satu antara. Namun untuk masuk ke alam barzakh itu, pada kematian itu juga ada satu antara. Jadi pada antara itulah yang kita tidak dapat melihat malaikat dan apa yang dilihat oleh orang-orang yang mati. Ya, orang-orang yang mati, orang-orang yang sedang dalam keadaan nazak, disebut nazak ya. Kenapa nazak dinama nazak? Kenapa nazak kita sebut nazak lah ya? Kita sebut nazak ya. Kita ambil, kita sebut nazak ya. Kan? Kita sebut nazak ya. Daripada nazak. Nazak ain, yang bermaksud koyak. Maksudnya adalah dikoyak ke
keluar roh daripada jasad. Sebab benda yang sedaging ya, macam kuku dengan isi di tengok kita tarik itu, maknanya nak menarik antara, memisahkan antara kuku dengan isi. Cuba tengok sekali, cuba tengok. Kalau tak dapat nak feel kan, nanti kuku kita tarik, oh itu nazak. Itu contoh sebab dia dah melampau sedaging. So nazak adalah satu proses. Baik, itu semua adalah antara kehidupan dan barzakh. So maknanya momen-momen itu kamu takkan dapat lihat, ya. Apa yang dilihat, apa yang dirasai, apa yang didengar, apa yang dialami oleh orang mati itu, maka kamu tidak melihatnya, tetapi nahnu aqrabu ilaihi minkum, tapi kami sangat dekat dengan kamu ketika kematian kamu. Okey, maka Allah balik kepada tujuan fokus surah ini. Ingat, fokus surahnya apa sebenarnya? Fokus surah ini ialah Al-Quran. Fokus surah ini adalah Al-Quran. Allah cerita, saya secara sepintas lalu ya. Apabila Allah ceritakan tentang kiamat, dalam konteks ayat surah ini, kiamat berlaku kerana sebab waqi'ah. Okey, itu saya okeylah. Saya lupa minta maaf kan. Okey. Saya lambat, saya tak minta maaf kan. Oh itu yang Masya Allah. Okeylah, saya minta maaf nanya lambat sampai tadi. Okay. Oh maju. Kau tak nak jawab? Ada satu kata yang mana yang balik ke darah. Lupa nak kena salam dia. Balik tahu. Tapi dia ada tu, otak dia ada di dalam. Dan online. Oh, Masya Allah. Yalah, semoga semuanya sihat walafiat ya. Semoga di mana pun berada, kalau kita ada bersama, alhamdulillah. Kalau tak ada bersama pun, nanti berpindah-pindah pun, biarlah kekal rasa bersama tu kan. Kan? Okey, apa tadi? Kanan ni? Okey. Ingat, bila sebut kiamat, Allah akan menerangkan setiap satu daripada namanya dengan keadaan yang berbeza-beza. Benarnya satu je, tetapi keadaannya berbeza-beza. Ya, kiamat. Tetapi di kiamat, kita kata idza waqa'atil waqi'ah, diterjemahkan bila berlaku kiamat. Tetapi secara khusus Allah tak kata idza aqamatil qiyamah. Allah tak kata idza aqamatil qiyamah, tetapi idza waqa'atil waqi'ah. Tetapi terjemah kita ialah kiamat. Tetapi kiamat itu Allah bukan nak cerita tentang kiamat pada masa ayat ini dicerita, tetapi Allah kata waqi'ah. Ya, Allah gunakan waqi'atul waqi'ah. Waqi'atul waqi'ah. Kita kata apa? Apa? Kajian kan saya ulang dia kan. Apa dia punya yang ketara dalam ayat ini pada waqi'atul waqi'ah ialah habisnya sistem, habisnya peraturan Allah terhadap alam yang berjalan di atas orbit, adanya tarikan graviti. Itu yang menyebabkan tak kiamat ni ialah sebab sistem itu masih berjalan seperti sepatutnya. Adanya sistem graviti, dalam graviti adanya hukum graviti, dalam graviti adanya semua berjalan ikut orbit, kan? Baik. Tetapi kalau semua tu tak ada, waqa'atil waqi'ah. Kalau semua tu tak ada, waqa'atil waqi'ah.
barulah berlaku waqa'atil waqi'ah yang kita terjemah sebagai kiamat. Tetapi ialah surah ini ialah waqa'atil waqi'ah itu adalah kerana adanya peraturan yang datang dari Allah kepada alam. Ya, adanya peraturan Allah ataupun hukum Allah kepada alam. Alam, kamu berjalan macam ni, bumi berpusing macam ni, ini laluan kamu. Ingat tak? Sebab tu khafidatur rafi'ah, ya, ayat yang kita dapat jumpa lepas itu adalah khafidatur rafi'ah, ya. Maknanya khafidah rafi'ah. Khafidah rafi'ah maknanya yang atas ke bawah, yang ke bawah ke atas. Maksudnya bila sistem tu tak ada, cukup satu sistem je tak ada. Okey, ambil je graviti. Sekarang katalah graviti hilang. Apa jadi pada kita sekarang? Terus jadi tiba-tiba. Padahal bukan kita buat apa pun. Tetapi sebab sistem, bukan sistem, hukum tu Allah ambil. Kata contohnya tarik, maka automatik tiba-tiba semuanya tiba-tiba tak ada apa-apa pun, semuanya berjalan macam biasa. Ya, sekali-sekala je nak naik lift contohnya, tak berasa, jadi semua tu berjalan. Tetapi bila hilang satu sistem, satu hukum, maka rosaklah. Itu dia punya point pada kiamat. Walaupun kita tanya apa core, okey, itu bukan core, itu dia punya muqaddimah untuk pergi kepada dia punya teras daripada surah Waqi'ah. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala bagi saya sebutkan bahawa rupanya Allah menceritakan pada ayat yang kemudian di tengah-tengah surah Waqi'ah, apabila Allah Subhanahu Wa Taala fala uqsimu bimawaqi'in nujum, Allah benar-benar bersumpah di atas mawaqi' nujum. Mawaqi' nujum. Apa mawaqi' nujum? Mawaqi', ya, katalah kita kata semua bintang-bintang yang ada ini semuanya berjalan ikut dia punya peraturan dia. Bukan kita walaupun bilion bintang, trilion bintang, ya, semua itu sebenarnya bergerak dan berjalan. Semua bintang-bintang yang kita tengok tu dia ada dia punya mawaqi', ada laluan dia, ada laluan dia, ada laluan dia, ada laluan dia, ada laluan dia. Bulan dia bergerak mengelilingi bumi, dia ada laluan dia. Dia pula berpusing, ada laluan dia. Bumi berpusing, ada dia punya peraturan dia. Dan dia bergerak pula mengelilingi matahari. Matahari pula dia semua orang planet itu berpisah. Dia juga berpusing dan kemudian dia juga berpusing. Baik, semua ini adanya mawaqi'. Ya. Mawaqi'. Nampak tak sama dengan waqi'ah? Okey. Okey. Cuba bayang kalaulah mawaqi' ini, ya, tidak ada, makanya tiba-tiba bulan bintang ini di sini. Apa jadi pada semua alam yang berbilion-bilion ini? Maka hancur, berantakan. Jadi sebab tu Allah bersumpah demi laluan yang Allah tetapkan. Sebab Allah tetapkan laluan tu. Bintang, bulan semua tak boleh bergerak sendiri melainkan dengan peraturan daripada Allah. Maka sebab itu Allah bersumpah, aku fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Allah bersumpah dengan mawaqi', bukan dengan nujum, tetapi dengan laluan. Di mana datang laluan? Sebab laluan itu datangnya daripada hukum, ketetapan Allah. Hukum Allah lah yang menetapkan mawaqi' sehingga nujum ini boleh berjalan walaupun begitu banyak, ya, ada komet pula, ada segala macam, tetapi semuanya berjalan dengan teratur. Tetapi idza waqa'atil waqi'ah, tetapi kalaulah, ya, bukan kalau, dan apabila waqi'atil waqi'ah, semua hukum ni Allah dah ambil balik, maka jadilah. Ya. Tapi itu bukannya teras surah ini. Cerita ini bukan teras surah ini. Teras surah ini adalah Al yang merupakan hukum dari Allah. Maknanya bila Allah kata fala uqsimu bimawaqi'in nujum, bila Allah bersumpah demi
laluan, laluan. Dan pada laluan sebab ada hukum bidang-bidang tersebut. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamun 'azim. Sebab Allah kata itulah qasam law ta'lamun 'azim. Dia adalah sumpah. Ya, kalau kamu mengetahui betapa besar, sekarang kita dah tahu betapa besar. Tahu nak betapa besarnya mawaqi'in nujum? Kita dah tahu kan? Maka Allah kata innahu laqur'anun karim. So di sinilah matlamat Allah nak beritahu bahawa sesungguhnya dia adalah Al-Quran. Sebab Al-Quran inilah yang sebenarnya yang menyebabkan manusia, keluarga yang hidup di atas alam kecil ini semuanya berjalan dengan teratur tak langkah waktu. Jadi kalau manusia tanpa Quran seperti alam tanpa mawaqi'. Ya. Jadi sebab itu semua cerita ni Allah letak dulu, tetapi Allah letak dia punya conclusion kat belakang. Allah letak conclusion kat belakang. Apa conclusion kat belakang? Sekiranya kamu tidak mengambil Al-Quran sebagai hukum, maka jadilah seperti alam bintang dan segala macam planet tanpa mawaqi' yang tujuh, tanpa mawaqi'. Maka apa jadi? Hancur berantakan. Saat kita, sebab itu Allah menyebutkan tentang manusia yang merendah-rendahkan Al-Quran, manusia yang tak nak peduli Al-Quran. Jadi kan itu semua yang saya kasih tadi. Jadi kalau orang tanya, kita apakah sebenarnya surah Waqi'ah cerita tentang kiamat? Tetapi kiamat itu bukan tentang kiamat, tentang sa'ah, tentang hari-hari lain. Dan kita dah cerita, maka isi dia adalah Al-Quran yang kita kena berpegang menjadikan pedoman dalam hidup kita. Okey? Okey ke? Ustaz, saya nak tanya sikit. Okey, macam yang Ustaz cakap macam tu, maksudnya kalau fahaman saya salah Ustaz betulkan ya. Jadi maksudnya alam ni ada dekat sekarang ni sebab adanya Al-Quran turun dekat bumi ni. Jadi kalau macam ada salah satu tanda kiamat, bila Al-Quran diangkat, Al-Quran dah tak ada di bumi, masa itulah hari kiamat berlaku. Jadi betul ke statement tu Ustaz? Ke sefahaman saya salah? Okey. Maksudnya ada alam ni sebab Al-Quran tu turun ke sini. Bila Al-Quran tu diangkat, masa itulah kiamat. Okey, okey. Tadi kita katakan bahawa Al-Quran itu untuk manusia, ya, untuk manusia, dan diturunkan oleh Allah untuk manusia. Dan manusia kalau tidak berpegang dengan Al-Quran seperti alam yang tidak ada mawaqi', ya, tidak ada hukum, tidak ada peraturan. Okey, Ustaz bagi tahu kalau macam tu boleh tak kita kata macam ni ya? Kalau kita kata bahawa Al-Quran itu pula diturunkan, maka dengan sebab Al-Quran itu diturunkan, maka pada ketika itu alam ni semua ada. Maksudnya alam ni berjalan dengan teratur. Sekiranya Al-Quran diangkat, maka pada ketika itu alam itu akan jadi kiamat lah, akan berlaku kiamat. Statement tu Ya, saya nak okey, saya nak melihat adakah sampai kefahaman ke sebegitu maksudnya kan? Adakah kita faham sekarang mana Al-Quran adalah merupakan peraturan yang kalau kita tak buat, maknanya seperti saya sebut dulu, seperti alam yang tidak ada mawaqi'. Tetapi kita go lebih jauh, kalaulah Al-Quran itu tidak, Al-Quran itu sendiri, ya, Al-Quran itu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang dia andainya diangkat maka berlakulah kiamat. Okey, saya ya, keagungan Al-Quran boleh juga nak, kalau boleh nak kata ya, kerana apa yang ada, semua yang ada dalam Al-Quran juga adalah sebenarnya rahsia tentang peraturan alam ini,
ya, rahsia tentang peraturan alam, penciptaan, bermulanya penciptaan, berakhirnya penciptaan, bermulanya penciptaan yang kedua. Ya, boleh kalau kita nak menyatakan begitu. Okay. Boleh kalau kita nak kata sampai macam tu. Maksudnya seluruh macam soalan kita tanya lah, seluruh kod Al-Quran ni, seluruh kod alam ni ada pada Al-Quran. Kalau kita katakan, dan sekira kita kata apabila kalau Quran tu diangkat, maka pada ketika itu berlakulah kiamat. Okey. Saya tak dekat situ ya. Nanti saya nak tengok betul nanti lebih detail sebab di sana betul itu lebih dalam sebab tanzilu min rabbil alamin. So Allah gunakan kalimah tanzilu min rabbil alamin ya. La yamassuhu illa al-mutahharun, tanzilu min rabbil alamin. Jadi tadi kata kalau dia diangkat, so adakah kemudian begitu bermaksud kiamat? Okey. Saya cuba tengok lagi sebenarnya, tengok apa yang ulama tafsir duk kata adakah sampai segitu pemahamannya. Okay, terima kasih, nanti Pak ingatkan saya. Kasih mesej kat saya supaya saya dapat lihat lagi ya. Okey, sekarang ni cerita pada ayat 86-87 ialah momen kepada kiamat kecil pula ya, momen pada kiamat yang kecil. Tadi kiamat besar, waqiah adalah kiamat yang besar, tetapi sekarang berlaku kiamat kecil. Sebab bila berlaku kiamat besar, manusia terbagi pada 3 kelompok. Bila berlaku kiamat besar tu, kita dapat baca sikit kan. Dalam baca tu setidaknya kita nampaklah, maknanya surah ni dia punya cerita dia macam tu, jalan cerita dia ya, story line dia, jalan cerita dia. Baik, semua yang saya kasih sekalian, jadi dalam keadaan Allah menceritakan tentang keadaan manusia yang dalam keadaan mati, dalam keadaan berhadapan dengan kematian, yang Nabi sebut dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, ja'al maut bima fihi, ja'al maut bima fihi, ja'al maut bima fihi. Dalam pertemuan yang sudah kita cerita pun lebih kurang lah, saya pun tak nak cerita banyak-banyak sangat tentang kematian agar dapat dikenang, diingat dan bukan untuk ditakuti. Tetapi hakikatnya adalah kematian akan datang dan bersama dengan kematian ada sesuatu ya, ada sesuatu dengan kematian. Macam kita kata sebelum ni, nazak tadi kita sebut nazak ya, istihdar, datangnya malaikat ya, melihat malaikat ya, melihat malaikat. Saya pun rasa ada kalau kita kutip-kutip pengalaman orang yang banyak yang kita dengar, baik macam mana dia seperti melihat malaikat ketika mati. Kita boleh dengar, tak cerita zaman-zaman dulu, zaman-zaman sekarang pun kita dapat lihat ya. Saya ada seorang hamba Allah ni lah ya, tapi cerita ni pun saya bercerita sebab cerita mulut ke mulut saja, tapi sebab yang cerita tu dekat, maknanya satu lapisan saja. Cerita tentang isteri dia. Isteri dia ni Masya Allah ya, isteri dia bila kecil dia antara amal dia memang baiklah, baik InsyaAllah baik, amin ya Allah ya, dia baik. Tapi antara amal baik dia ialah dia rutin dia akan basuh telekung yang ada di mana-mana petrol pump yang ada di RNR dia mana yang tak ada dia sediakan, dia wakafkan. Dan dia katalah area dia akan ada di Singapura, maknanya dia ada satu kerja yang dia buat pergi mana-mana, katalah di Shell sana, di Petronas sana kan. Jadi sehingga orang kalau pergi tu orang kita sedap telekung, katalah maaf Shell ni kat semua dia best lah. Sebenarnya bukan Shell tu yang tu, tetapi kakak dia yang buat. Jadi dia akan rutin, dia nak cari kerja, dia nak buat satu amal yang tak ada dapat apa, dia memang buat lillahi ta'ala. Dan dia buat itu ya, tanpa kena-kena dengan dia tak boleh berjalan, dia kena pakai wheelchair. So maknanya kalau dia minta tolong suami dia, so banyak kerja jugalah, tak macam kita senang je kan. Kita tu jalan ambil ini semua
nasihat yang bagi jogi pagi ini kan, ada masalah kan. Jadi dia kena nak buat tu, dia kena bersusah payah, ya, payah dengan naik wheelchair, dia ambil, lepas tu dia replace, make sure dia replace sebab dia ada spare banyak. Dia buat tu sendiri je di satu tempat dia. Di Penang actually, ceritanya di Penang. Ya. Dan itulah dia buat selagi dia kata dia fikir apa benda baik dia buat ni. Apa benda baik. Dia rasa mungkin dia pernah solat, agaknya nak pakai telekung dia boyok. Panas. Kan. Tahu semua ada kan. Telekung kan, nak tarik tahan nafas. Telekung tertinggal contohnya kan. Telekung tertinggal pula kan. Duduk kita mungkin tak apa sesuai dia. Mungkin betul dia untuk solat contohnya. Dia buat. Baik. Sehinggalah dia dah meninggal. Cerita dia sebab dia dah meninggal. Dan pada masa tu suami dia cerita ketika dia berbaring di atas katil kematian, maksudnya dia dah memang lalui proses nazar dan segala macam ya. Dia boleh sebut kepada suami dia. Dia kata, ya Allah cantiknya. Suami dia sebut, sampai menangis dia cerita. Isteri kata, ya Allah cantiknya, ya Allah cantiknya. Dan dia kata, ya Allah ramainya, ya Allah bercahayanya. Suami dia tengok dalam hospital kan, tak ada hospital, kita faham kan, dalam keadaan tertutup tu. Kalau bila masuk, dia kata saya tak mau tengok orang senyum yang semanis itu. Senyum yang macam macam yang memang suka sangat kan, macam puas hati sangat. Macam kita masa kahwin tu. Mungkin lah tengok wali muka kita masa mungkin dia masa orang Minang, ada satu momen dia macam contoh, betul cakap siang pandang-pandang kan, orang takut kan, yang terasa lah pula kan. Nak gambarkan saja, maknanya kita dalam hidup ni ada satu momen yang kita senyum tu tak yang suruh. Senyum tak yang suruh. Dia terbit sendiri, kita tak boleh kontrol. Kita happy tu tak boleh nak kontrol. Seronok tak boleh kontrol. Dalam keadaan bercahaya-cahaya dia kata Masya Allah ya. Dan lepas tu dia meninggal. Allah dia macam tu. Dia tanya saya apa sebenarnya keadaan kan? Sebab dia cakap tu sekarang dia, ya Allah ramainya, ya Allah cantiknya, ya Allah bercahaya. Tapi saya nak jawab apa? Sebab saya kena jawab wa antum hina idzin tanzurun. Antum hina idzin tanzurun, kita tak nampak. Yang nampak dia. Tetapi maknanya nak bagi tahu bahawa setiap orang akan berbeza. Jadi sebab tu saya buat dia punya triangle kita tu. Maknanya di hari akhirat ada 3 kelompok. Nak mati pun akan ada 3 kelompok, tetapi 3 kelompok ini hanya nak mendaftar dia bukan ketika mati, bukan ketika di hari akhirat. Sekarang nak berada di kelompok mana? Kelompok 1, kelompok 2 atau kelompok yang 3 wala a'yasubillah. Sekarang kita kena daftar, sekarang kita kena buat ya. Sebab al-mar'u yamut ma'asya alaih. Manusia akan mati sebiji ikut bagaimana cara dia hidup ya. Kalau baik, insya-Allah. Dan baik itu maksudnya baik apa? Ingat tak bila sebut baik apa? Baik terbagi pada 2. Ini kena serius. Kalau kita betul-betul nak serius, benda ni kena serius. Kita nak mati dalam keadaan baik, berada dalam kelompok yang insya-Allah nanti lepas ni pada ayat kedua yang kita baca tadi, kita nak harap berada dalam kelompok tu. Tetapi untuk mati baik dan dibangkitkan sebagai baik, kena hidup baik. Baik apa? Itu penting. Baik apa? Baik. Baik. Alhamdulillah. Baik ialah 2. 1 baik amalan. Yang kedua baik hati. Ya, baik hati. Kenapa kena faham 2 benda ni? Sebab ada hadis yang menceritakan ada orang baik amalan tetapi mati jahat. Jadi dia macam kontradiksi. Ya. Dalam hadis
Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, Nabi bersumpah daripada Ibn Mas'ud. Nabi bersumpah, "Fawalladzi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'mal bi amali ahli al-jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira', fayasbiqu 'alaihi al-kitab fayamal bi amali ahli an-nar fayadkhuluha." Aku bersumpah, kata Nabi, demi Tuhan yang tidak ada Tuhan selain daripada Dia. Nabi bersumpah akan ada di kalangan kamu, ya, akan ada di kalangan kamu, kata Nabi, yang beramal dengan amalan ahli syurga hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira'. Dia nak masuk syurga tu hanya tinggal satu hasta je nak masuk. Tetapi datang ketetapan dia melakukan amalan ahli neraka, dia masuk dalam neraka jahannam. Tentu kita kata, bila kata amal ahli syurga, maknanya amalnya amal baik. Jadi kalau macam tu, macam mana boleh jadi? Tadi kita kata manusia mati ikut dia hidup. Kalau hidup amal baik, mestilah mati baik. Tetapi ada rupanya benda yang kita ambil berat, yang kita kena perhati betul-betul. Rupanya setelah kita buat amal baik itu belum tentu menjadikan orang itu mati baik sehingga hatinya baik. Jadi kenapa tadi orang yang amal baik mati jahat? Sebab dia amal dia banyak, nampak baik, tetapi hatinya tak baik. Tak kira lah tak ikhlas ke, kan? Tak ikhlas lah, paling asas tak ikhlas kan? Ya? Sebab boleh je nampak, banyaknya baca Quran, nampak banyaknya puasa, banyaknya tahajud, rajinnya mengaji, tetapi ikut hati dia. Hati dia adakah sujud ketika badan dia sujud? Ketika dia infak, adakah hati dia merasai bahawa rezeki dia dari Allah, ataupun aku punya, maka aku layak untuk glamour? Faham? Jadi sebab tu bila kita katakan bahawa kalau kita nak memilih untuk mati dalam keadaan baik, bukan amal baik sahaja yang kita kena ambil berat, tetapi hati baik. Jadi kakak tadi tu, alhamdulillah, bukan sekadar amal baik. Sebab ada juga orang akan buat kan, tapi rupanya nak masuk konten. Zaman sekarang zaman konten kan, supaya orang tahulah, nanti orang tak tahu pula kita ni baik kan, jadi viral kan, ya. Kena pula naik wheelchair lagi lah, tak background lagu yang sayur-sayur sikit kan. Inilah terjerumus lepas bencin, wallah Allah ambil kakiku, tetapi Allah tidak mematah semangatku kan. Jadi bukan, tapi saya nak cakap bukan benda tu secara total tak boleh. Mungkin nak bagi kata pengajaran kepada orang lain, tetapi pada ketika dia nak buat untuk beri pengajaran kepada orang lain, takut niat kerana Allah tu dah lari, berikhlas tadi kan, niat kerana Allah tu dah lari. Jadi kalau nak buat, dia kena 1000 kali ganda pula nak menjaga hati dia. Kalau orang tak tahu, senang sikit, tetapi bila orang tahu, lagi susah kan. Jadi sebab tu semua yang saya kasihi, bukan sekadar amal baik, tetapi hati yang baik. Jadi sebab tu mari kita doa sentiasa, ya Allah, hati ni jadilah baik, ya Allah. Hati baik maksudnya apa? Hati yang tak ada dendam, hati yang tak ada benci, hati yang tak ada buruk sangka, hati yang apa lagi? Riya, ujub, sum'ah, takabur. Semua tu adalah baik-baik, kotor-kotor yang tak boleh ada dalam hati kalau kita nak mati dalam keadaan baik. Kan? Sebab tu dah bila ada riak tadi, tak boleh. Amal kita tu apa? Amal, sebab amal ni ialah benda antak jawarih, anggota lahir. Bila kita buat baik, nampak baik, tetapi belum tentu hati baik. Sebab itulah takwa terbagi pada dua, berdasarkan benda yang sama. Satu yang takwa secara umum ialah buat baik apa yang disuruh, buat apa disuruh, tinggal apa dilarang. Itu perbuatan takwa. Tetapi apabila hati kita suka, ya, kerana Allah atas benda baik tersebut, dan hati kita benci kepada maksiat tersebut kerana Allah, suka kerana Allah, benci kerana Allah di atas perintah, dan benci atas maksiat tersebut kerana Allah, maka itu takwa qulub, takwa yang ada dalam hati. Allah kata takwa itu dah masuk, meresap dalam hati, ya. Termasuklah orang yang membesarkan syiar Allah,
Wa may yu'azzim sya'airallah, ya. Apa je syiar-syiar Allah, maknanya satu benda yang berkenaan dengan Allah, kita rasa macam kita azim, besarkan dia, kita besarkan dia, itu sebenarnya kata Allah terbit daripada takwa yang dah masuk dalam hati. Okey? Jadi ya Allah, kita nak sangat kita berada pada kelompok yang baik amal, baik hati. Ya. Sebab kata Nabi dalam hadis tadi, ada orang yang dia lakukan amal buruk tapi rupanya ada baik dalam hati dia. Dekat dalam hati dia berubah jadi amalan ahli syurga. Jadi sebab tu jangan kata sangat kat orang yang kita nampak tak baik tu, lapik-lapik juga lah. Ya. Kita tak redha dengan kemaksiatan seseorang, tetapi bukan orang itu. Maksiat itu ya. Itu kena betul asingkan. Ya. Ada seorang buat maksiat, orang dan maksiat kena asingkan. Maksiat dia kita tak akan redha sampai bila-bila, tetapi diri dia satu benda lain. Ya, jadi sebab itu kalau kita faham hal ni, kita tak jadi benci ke orang. Kita hanya benci kepada maksiat atau perbuatan itu saja. Ya, kita ni bila terus ngomong orang, seolah-olah memang orang yang confirm ahli neraka dah. Ya, dan kita ni biasanya rasa confirm ahli syurga lah. Kita rasa kita dah syurga dah kot, kan? Jadi bahaya benda ni, kan? Sebab nak jaga hati, itu tak senang. Sebab tu Imam Ghazali ajar kita nak baik hati ni, tengok baik dan cakap pada diri, buat self-talk. Melihat semua orang buat self-talk. Bila kamu tengok ada orang yang tua daripada kamu, cakaplah hati dia baik pada aku. Sebab umurnya panjang, tentu kebaikannya lebih banyak. Ya, ajar. Kita tengok je orang, baik daripada aku. Ya, sebab umurnya panjang, aku dia melakukan ketaatan. Kita belum tentu panjang umur macam tu buat taat macam tu. Sekarang okey lah, panjang sikit umur lagi tak tahu. Tiba-tiba okey, masya-Allah. Masya-Allah. Dia tiba-tiba datang kawan lama dia, ya, balik jumpa sembang-sembang. Aku buat apa sangat tak pencet, tak ada apalah. Ya, pagi tertuha, ustaz bukan nak lewat juga. Baik. Kalau macam tu dia kata tu kita yang tak tempat lewat tak lewat kat mana, kita pergi kau tengok. Tak boleh ni. Alah saya sekali je kot. Sekali je kot. Mula sekali dia seronok lah pula. Kan? Dulu masa muda tak sempat. Bukan anak tak sempat, duit pun tak ada nak bayar, kan? Nampak tak? Boleh berubah tak? Boleh jadi berubah. Jangan kita confident sangat. Sebab tu bila kita tengok orang tua, ya Allah, dia berada jadi baik. Tentu kenapa dia lebih baik pada aku? Kita tengok orang muda, Masya Allah, kita tengok, ya Allah, dia lebih baik pada aku. Sebab maksiat dia kalau banyak, tapi tak banyak, tak boleh menandingi banyaknya aku. Kita punya maksiat banyak lagi pada budak-budak muda. Jadi sebab tu kita tengok dia lebih baik pada aku, ya. Tengok siapa lagi? Tengok orang alim, dia baik pada aku. Kenapa? Sebab dia dengan ilmu dia sampaikan ilmunya, dia orang mengamalkan ilmu dia. Tengok orang jahil, dia lebih baik pada aku. Perkataan dia adalah dia lebih baik pada aku. Sebab nak didik hati ni, the way how kita nak didik hati. Tengok orang jahil, dia baik pada aku sebab kalau dia buat maksiat sebab jahil, dan aku bila buat maksiat sebab tahu. Bila orang tahu buat maksiat dengan orang jahil buat maksiat, mana lebih teruk? Fa'alimun bi'ilmihi lan yu'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Orang yang kalau dia berilmu tetapi dia lakukan kedosaan, dia dibakar terlebih dahulu di neraka lebih awal berbanding penyembah berhala. Jadi kita ngaji-ngaji sikit ni, kalau kita buat dosa, dah tahu mengumpat tak boleh, mengumpat juga. Ada golongan jahil, dia tak tahu pun, tak boleh punya mengata orang. Jadi bukan nak kata perbuatan tu okey, tetapi bukan nak kata jahil tu baik dah, tetapi nak mengajar hati. Hatta melihat orang jahil sekalipun kita rasa bahawa baik. Tengok orang yang dizalimi, ya Allah, kita kata dia baik pada ya, sebab pahala ujian sabar dia besar. Tengok orang zalim, ni berat sikit dia, dia lebih baik pada aku. Kerana mungkin dia nanti bertaubat dan Allah ampun semua dosa dia. Dia mungkin sempat minta maaf pada orang,
Ingat, bukannya perbuatan zalim. Si dia. Ni beza ni. Kita ni terus bila dia tu kita terus terus hukum orang. Sebab kita dah terbiasa ya. Contoh apa dia? Contoh anak kita kan. Anak kita suruh basuh pinggan. Boleh ke contoh ni? Contoh yang macam lebih macam Mr. Abbas sikit lah. Basuh pinggan, lepas tu apa ni? Sapu. Kita pun buat lah lagi, jadi kan balik, ya Allah, pinggan tak berbasuh, ruang tamu. Kita cakap kat dia apa biasanya? Kamu ni pemalas sungguh lah. Baik, kamu ni pemalas lah. Baik, apa kita sedang buat sebenarnya? Kita sedang melabel dia. Ya, itu lebih dalam lah. Dalam doa ni memang lain. Dia nak cerita tentang biasa dulu. Ya. Kita sedang melabel dia. Sebab pemalas adalah satu karakter. Sedangkan kita nak beritahu dia tak basuh pinggan saja. Tetapi kita kan, kita tak kata kamu tak basuh pinggan, kamu tak basuh ni. Tanpa ada label. Kita terus pada label kau pemalas. Manusia dia suka label. Kalau dia nampak macam ni, kau ni pemarah, kau ni memang kaki marah. Dia menjatuhkan hukum dan dilabelkan orang tu. Jadi bila kita suka orang tu dan kita terus identikkan dia dengan sifat dia, itu berbeza dengan perangai dia tadi. Dan mudah anak kita dia terus rasa sakit bila kita terus label dia. Kalau kita kata kamu ni umi ayah suruh basuh, tapi tak basuh, berbanding kamu ni pemalas, mana lebih sakit? Pemalas lebih sakit sebab itu identiti. Kita identik dia sebagai seorang pemalas. Jadi sebab itu kita ni nak latih diri kita supaya asingkan kamu dengan label tadi. Jadi sebab itu zalim tadi bukan kita nak sokong zalim dia dah. Bukan kita nak anggap dia lebih baik pada budak dalam konteks nak didik hati ni. Sebab bila kita mampu didik hati pada benda yang susah, kita akan mampu didik hati pada masa yang senang. Kan? Ingat tak kisah Sayyidina Ali, Nabi Isa yang jalan tengok pakai. Nabi Isa yang berjalan di padang pasir nampak bersama dengan Hawari nampak bangkai. Ada. Dia kan. Jalan tengok nampak bangkai anjing. Gigi putih. Ya. Gigi putih. Dan orang lain tu busuknya Allah, yang ni kata ya Allah pelendenya, ya Allah mati dipecah bulat bergerak. Tapi apa Nabi Isa kata? Alangkah putih gigi anjing ni. Alangkah putih gigi bangkai anjing ini. Sebab gigi dia walaupun jadi bangkai tetap berwarna putih. Jadi ketika itu Hawari bertanya apa maksud? Dia kata aku mengajar. Sebab kita ni kena setiap masa didik hati, didik diri kita untuk lihat benda baik walau pada benda yang paling buruk. Pakai dah buruk, jangan ada puji pula wanginya pakai buruk. Itu nak buruk lah. Kalau nak positif, itu kan positif, itu buruk. Dah busuk memang busuk. Tetapi nampak ada tak ruang, dia cari ruang lagi yang baik pada walau seekor bangkai anjing, anjing. Jadi begitulah kita katakan tadi, hatta tengok pada orang zalim dalam hati kita, dia baik pada. Sebab mungkin nanti ketika mati dia sempat bertaubat. Aku belum tentu. Kita belum tentu. Siapa boleh garanti? Walaupun kita doa. Ingat ada doa yang paling mahal, taubat yang paling mahal. Apa nama taubat itu? Dia taubat nasuha tu mahal, tapi ada taubat nasuha yang lebih mahal. Apa nama taubat tu? Je tu tengok. Di mana nak fikir tu? Di mana nak apa dia? Yang kami memang tahu kan, sofa aja yang lain baru nak belajar nyari. Tulis ni. Taubat yang paling mahal ialah taubat sebelum mati. Tapi kita doa selamat dah. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil
jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut. Taubat memang bagus, tetapi kalau kita taubat, Allah terima taubat kita. Esok kita buat maksiat lagi, lusa buat maksiat, nanti tak sebab buat maksiat. Tetapi yang kita nak sangat adalah taubatan qabla al-maut. Maknanya, ya Allah, kami ini kami tak nak buat dosa, ya Allah. Tetapi apakah daya manusia macam kami ini akan terlakukan dosa sama ada kami tahu tak tahu, besar kecil. Maka pada ketika itu kami nak, ya Allah, rezeki kami yang kami minta sebab itu ialah doa itu penting sangat sebenarnya. Doa selamat itu penting sangat. Sebab ya Allah, berilah taubat yang paling mahal pada kami ialah taubat sebelum mati. Walaupun taubat ni ialah pada bila-bila masa. Ingat, taubat bila-bila masa. Sebab itu untuk dapat taubat sebelum mati, sebab kita tak tahu tarikh mati itu bila, maka kenalah bila-bila masa. Tetapi kita minta pada Allah secara khusus adalah taubat sebelum mati. Jadi taubat yang paling mahal adalah taubat sebelum mati. Jadi kita nak cakap pada diri kita, ya Allah, bukan kita nak kata si fulan itu perbuatannya baik, tetapi si fulan itu mungkin berubah menjadi baik sebab mungkin dia sempat bertaubat, sebab pintu taubat terbuka seluas-luasnya. Dan aku pula takut, ya, aku tidak, bukan aku lebih baik pada dia, sebab aku takut nanti kita buat baik sekarang, tiba-tiba berubah di ujung kehidupan. Ya, ada perasaan khauf, ya, ada perasaan khauf. Jadi Imam Ghazali mengajar apa dia supaya bukan amal baik, hati baik. Sebab dia dah tahu bahawa amal baik saja belum tentu menyelamatkan seseorang. Maknanya nak mati dalam keadaan yang kita bincang sekarang ni, berada pada kelompok yang Muqarrabin dan Ashabul Yamin, maka dia kena latih jadi baik hati. Bila kita solat, jadi sebab itulah bila kita buat amal, apa yang hati kita rasa nak supaya hati baik. Ya. Bila kita buat amal, amal tu dah baik, tetapi nak bagi hati baik, macam mana? Jangan. Boleh. Tetapi macam mana kita nak bagi hati baik ketika kita melakukan amal? Menghayati hauqalah. Niat baik memang kita buat niat kerana Allah, tetapi ada kena lagi ingredient yang kena masuk pada nak bagi baik hati adalah memahami hauqalah. Memahami hauqalah. Oh, okey. Hauqalah ialah la haula wala quwwata. Itu penting sangat amat. Itu penting sangat amat kalau nak supaya hati baik ketika amal baik dia. Sebab kalau tidak menghayati hauqalah, kita boleh buat amal baik, hati belum tentu baik. Ya, niat of course lah, niat memang basic lah, kita tak nafikan lah. Sebab itu ya. Apa dia? La haula wala quwwata illa billah. Ya. Okey. Kita baca bila? Sebelum solat. Hayya 'ala solat. La haula wala quwwata illa billah. Qad qamatis solat. Qad qamatis solat. Pada masa tu kita juga rasa la haula wala quwwata illa billah. Sebab manusia ni akhir sekali yang tinggal satu lagi berhala dalam diri dia. Berhala keakuan. Aku yang buat ni, akulah yang buat ni, akulah yang buat ni. Nak membuat akulah yang buat ni, Allah lah yang mengizin aku buat itu. Nak sampai satu tahap itu, nak bagi hati baik, supaya mati baik. Ni kita cerita ni bagaimana nak ada supaya jadi. Sebab ramai kita ni orientasi kita ialah buat baik, kena buat baik, kita pun buat baik. Tetapi rupanya ada kena masuk lebih dalam.
Bukan amal baik tetapi hati baik. Dan benda itu contoh saya dah buat tadi. Kita dah bincang macam mana nak latih supaya jangan rasa baik. Ialah tengok orang lain, rasakan orang lain lebih baik. Rasakan diri dia lebih baik. Orang lain lebih baik. Hajar tu lebih baik. Kawan tu lebih baik. Sebab kalau kita dah mula tinggal rasa ini, nanti dengan sebab amal soleh kita rasa kita baik. Bahaya. Ya? Dengan sebab ilmu yang kita dapat, kita rasa kita baik. Kita rasa kita mulia. Ya? Bila kita rasa mulia dengan ilmu, kita rasa mulia dengan amal tahajud yang kita buat, dengan duha yang kita kena buat pada masa itu, amal itu baik, hati tak baik. Amal baik, hati tak baik, risikonya adalah mungkin mati tak baik. Lepas tu kita kena jaga betul-betul kan. Jadi hauqalah tadi. Ya. Sebab tidak ada daya. Kenapa kita datang ke sini? Sebab daya yang diberi oleh Allah. Kenapa kita datang ke sini? Quwwah yang diberi oleh Allah. Ya, daya. Sebab daya adalah satu benda yang menggerak zihin kita. Yang menggerak. Sebab semua benda bergerak daripada kemahuan. Sebab kemahuan itu adalah satu daya. Haula itu adalah kemahuan, keinginan. Nak datang kelas lah, itu kemahuan. Dia nak datang kelas lah, itu kemahuan. Dia nak tahajud lah, itu kemahuan. Ya? Kalau orang tu tak ada kemahuan untuk tahajud, dia takkan boleh tahajud. Kalau orang tu tak ada kemahuan terlebih dahulu, tidak ada haula tersebut, tidak ada gerak awal. Gerak awal yang berdetik dalam hati, dalam perasaan kita, maka akan ada keinginan kita tak buat amal. Ya. Baik. Kenapa siap tadi? Okey, of course memanglah kena Allah Taala. Okey, tak lagaklah. Tak lagak itu memang keadaan kita. Tetapi bila kita tak lagak tetapi kita masih buat, maka buat itu kerana adanya haul yang Allah bagi pada kita. Ya. Sebab itu sebalik semua benda itu mesti ada haula. Dan yang kedua ialah quwwatan. Kalau ada keinginan, ramai orang sebenarnya, ramai orang kalau tanya tentang keinginan jadi baik, begitu ramai sebenarnya. Tetapi tak ada semua orang boleh buat sebab dia tak dapat yang kedua, quwwah. Allahu Akbar. Jadi sebab itu menghayati haula dan quwwatan itu penting. Apa ada di sebalik haula? Apa yang menggerakkan haula itu? Ada. Janganlah golongan ahli makrifat sangat. Semua Allah. Apa yang menggerakkan haula? Orang itu keinginan lah. Ya. Apa yang menyebabkan menggerakkan haula? Maknanya gerak dalam. Ya. Hidayah. Tanpa hidayah Allah takkan ada ingin kita tu. Jadi sebab itu bila kita sedarlah rupanya bukan aku tapi Allah. Itu yang kita kata nak membuang keakuan dalam diri. Nak membuat keakuan. Tetapi ingat, membuang keakuan ketika beramal, bukan membuang keakuan sampai tak beramal. Itu golongan tertipu. Yalah, tak ada. Yalah, Allah tak hantar hidayah. Memang tak geraklah ke khairiah. Kan? Allah tak bagi lagi hidayah. Ya, kan? Ya. Mana yang paling mudah? Kan kalau kita tengok cantik, kita nampak benda saja, kita tak ingat lagi yang Allah yang menjadikan. Untuk kita hadirkan di Allah tu dia harus awal daripada benda lain yang kita nampak. Macam mana cara dia? Dia kena tajribah lah. Dia kena latihan lah. Yang pertama ilmu. Sebab itulah okay. Sebab itulah actually itu dah lain sikit lah sebenarnya. Yang tanya ni lain sikit sebenarnya.
Yang tadi itu lain sikit daripada bab yang kita bincang ni. Walaupun hakikatnya ahli makrifat ni Allah tadi kan. Baik, sebab ni okey ya. Yang kita bincang ni ialah benda yang mencetuskan amal. Apa yang ditanya tadi ialah tentang kainat, kejadian yang kita lihat nak datangkan Allah. Okey, berbeza. Section perbincangan dia berbeza walaupun macam sama. Ini Allah, ini Allah. Ya. Okey. Okey, kalau macam tu saya habiskan dulu. Saya habiskan dulu. Okey, supaya nanti jangan kita bercampur. Ini section lain. Ini ialah tentang bagaimana kita interaksi dengan alam supaya kita tetap nampak Allah. Itu bab lain. Ini sekali kita interaksi amal kita. Amal, apa yang kita produce, apa yang kita buat, supaya apa yang kita buat ini hati kita nampak Allah. Okey? Sebab itu sebenarnya lebih susah berbanding yang tadi. Yang tadi ialah melihat alam, lihat pencipta, lihat alam, lihat pencipta. Tetapi sekarang ni kita buat amal, kita nampak Tuhan. Sebagaimana kita nak nampak Tuhan, kita kena memahami haula quwwata. Memahami haula dan quwwata. Okey ya. Ada pun yang tadi first ilmu lah. Maknanya kita tahu rupanya kita tahu bahawa kita tahu bahawa alam ni ialah bendera yang kita katakan dulu kan. Ini rupanya adalah sign tentang adanya Allah. Seluruh alam ini adalah tanda bahawa adanya Allah. So, apa yang kita kena buat? Okay. Yang kita buat sebab dalam nak didik hati, dia ada tajribah. Tajribah ni dia adalah kena latih diri. Kena latih. Maknanya bila dah ada ilmu, kita latih. Sebab itulah Imam Ghazali berkata, saya ambil Imam Ghazali dalam mendidik ya. Dia kata, kalau kamu nak merasai adanya Allah, kamu pergi ke tempat yang kamu. Sebab kejadian ni dua. Satu kejadian yang semula jadi ciptaan Allah, satu kejadian yang melalui campur tangan manusia. Tetapi hakikatnya adalah ciptaan Allah. Bangunan KLCC, kita tengok, ya Allah, nampak tak? Nampak Allah. Tetapi untuk tu, berbanding dengan alam yang tak ada campur tangan manusia, lebih mudah untuk melihat alam tanpa campur tangan manusia untuk nampak lihat Allah. Jadi kalau kita tajribah, kita pergi ke highway, kita tengok, ya Allah, yang tak ada campur tangan manusia. Ini nak didik diri, nak cerita didik diri. Kita gunakan akal. Sebab tu Allah kata afala ta'qilun. Kita gunakan akal kita untuk berfikir, untuk melihat, merasai. Baik itu semua perlu tajribah. Dia perlu latihan. Dan latihan tadi saya kata, kalau Abang tadi kata tengok benda yang tak ada campur tangan manusia. Tengok alam, tengok laut, tengok sungai, tengok alam yang itu lebih mudah untuk kita tengok KLCC, nampak keagungan Allah. Kita tengok mall, nampak keagungan Allah. Tengok baju, nampak keagungan Allah. Tengok telekung Siti Hadijah, nampak keagungan Allah. Kan sedang kan? Itu juga alam. Tetapi alam itu dah campur dengan tangan manusia. Ada manusia yang reka. Allah bagikan kepandaian pada seorang sampailah dia menjadi seorang arkitek. Nampak tak dia punya layer dia? Ya Allah yang menjadikan kepandaian seorang engineer. Allah yang bagi pandai. Sampai engineer tersebut dia tahu bagaimana nak merangka apa yang ditulis oleh arkitek. Allah yang bagi tenaga kepada para kontraktor. Sampai akhirnya nampak Allah juga akhirnya. Okey ke? Tapi itu bab lain. Bab kita ni lebih kritikal sebenarnya. Bab tentang perbuatan yang nak nampak Allah, amalan yang nak nampak Allah. Sebab syaitan, ingat syaitan dia akan bila dia tak boleh halang kita buat baik, dia akan hilangkan tujuan utama kenapa kita buat baik. Kita pun teknikal. Tahajud, kita tetapi sebenarnya apa tujuan tahajud? Sebab aku nak dapat kasih sayang Allah. Aku nak dapat kasih sayang Allah. Tetapi kenapa aku boleh tahajud? Siapa yang gerakkan daya untuk tahajud? Siapa yang berikan uang untuk tahajud? Allah. Bagaimana? Apa yang menggerakkan keinginan aku? Apa yang gerakkan cetuskan sampai aku nak tahajud malam ni? Siapa yang gerakkan dia? Melalui
Hidayah. Melalui hidayah. Jadi bila Allah bagi hidayah. Dan sebab itulah hidayah Allah ni sangat mahal harga dan sebab itu kita kena minta setiap masa. Ya, setiap masa mesti minta hidayah. Tadi subuh kita minta 2 kali dah. Ya, masa zuhur tadi kita minta lagi 2 kali. Nanti insya-Allah qabliyah kita minta 2 kali. Semuanya 2 kali. Asar, zuhur kita minta 4 kali. Semuanya adalah tentang minta. Sebab tu solat, apa makna solat? Doa. Apa makna doa? Makna solat. Solat makna doa. Doa makna solat. Habislah masa kita kalau macam tu. Solat maknanya adalah doa. Doa maknanya adalah minta. Apa yang kita minta? Hidayah. Macam tu je. Rupanya solat yang kita bangunkan adalah untuk hidayah. Solat yang kita minta adalah untuk hidayah. Sebab manusia akan sesat tanpa hidayah. Sebab kita nanti lepas solat kita akan buat kerja. Dalam kehidupan kita buat amal lagi. Tetapi manusia akan sesat kalau tak dapat hidayah. Sebab tak ada daya. Dan apakah yang menggerakkan kuwah? Apakah yang menggerakkan kuwah pula? Yang menggerakkan kuwah taufik. Ya, taufik. Kita dah bincang taufik itu apa dulu. Dan taufik ni semua yang saya kasih sekalian. Sebab tu taufik ni sebenarnya ya, tajuk besarnya adalah hidayah. Baik. Dan dalamnya ada taufik. Taufik ni dalam hidayah. Kenapa adanya taufik? Sebab itu kita taufik. Sebab itulah ada ulama pecahkan hidayah yang tertinggi disebut hidayah taufiqiyah. Hidayah taufiqiyah. Hidayah taufiqiyah. Sebab nak beritahu taufik itu sebenarnya hidayah, tetapi cabang daripada hidayah. Maknanya apabila kita minta dalam solat, ihdinas siratal mustaqim, sebenarnya dalam tu dah kita minta bukan sekadar hidayah, tetapi kita minta taufik. Sebab taufik itu dalam hidayah. Cuma bila kita pecahkan, kita gunakan mikroskop, baru kita nampak bahawa dia punya fungsi itu ada sedikit berbeza. Tetapi sebenarnya di dalam hidayah. Once kita minta hidayah, sebenarnya kita minta hidayah dan taufik. Hidayah dan taufik adalah benda yang sama. Cuma sebab hidayah ini secara general dia adalah untuk menggerakkan mahu keinginan. Taufik adalah menggerakkan a'dha' jawarih kita, menggerakkan anggota kita. Ya, sampai kita boleh sebut Allahu Akbar, itu taufik. Tapi rasa nak sebut Allahu Akbar, ada hidayah. Yang boleh sebut lidah kita bergerak, ada taufik. Dan taufik ini lebih besar sebab bukan sekadar pada diri kita, tetapi pada alam kita, ya, pada sekeliling kita. Kenapa kita boleh datang sini? Sebab taufik Allah. Apa taufik Allah? Allah jadikan semua trailer tadi lagi trailer, kita dapat potong trailer, kita dapat potong kereta. Itu semua taufik nak jadikan satu perbuatan. Bukan sekadar aku yang buat tak. Taufik ni lebih luas. Sebab ya, dalam perjalanan tadi semua perjalanan tu lancar. Ya, sampai kita ada kat sini. Ya, sampai last kali naik lift. Itu memang semua tu adalah jalur taufik. Jalur taufik. Tuan Haji Wan. Yep. Apa dia? Okey. Inayah adalah kefahaman terhadap taufik. Sebab inayah ni maknanya pertolongan. Okey. Orang kata taufik dan inayah kan? Ada dengan taufik dan inayah dari Allah. Betul kan? Terima kasih. Kita kata taufik dan inayah. Inayah, ya. Okey. Baik. Okey ke? Kalau saya nak bincang sikit ni. Sebab inayah adalah taufik. Taufik adalah inayah.
Walaupun taufik ini dia punya makna dia hanya kita faham bila kita faham dia tentang inayah. Baik. Inayah ya. Kat mana kita jumpa? Perkataan ni mana kita jumpa? Kat mana kita jumpa? Cakap je, please. Jangan rasa macam tak nak jawab lah. Tak ni kan. Doa ya? Dalam? Ucapan boleh banyak. Wabillahi taufiq. Kita minta inayah dan taufik dari Allah ya. Okey. Baik. Alhamdulillah. Istilah bahasa Arab ya. Tanpa kita sedar ini kefahaman ini sebenarnya satu kefahaman, kefahaman yang kita kena faham ya, hidayah, taufik dalam tu, kita minta dalam solat sangat dekat dengan kita. Kenapa? Sebab nak membuang apa tadi? Keakuan dalam ibadah. Sebab bila kita buang keakuan, baru kita nampak ketuhanan ilahiyah, baru kita nampak ketuhanan, baru nampak Allah Subhanahu Wa Taala. Inayah. Biasa jumpa tak jumpa? Biasa jumpa ke tak? Biasa jumpa ke tak? Oh biasa? Biasa dengar. Praktik tak? Kita praktik tak ni? Ketiga ucapan. Apa ni? Hebatnya kan? Tulisan buku macam ni pun boleh baca. Tak ada baris pun boleh baca. Ini memang mau mengaji lah. Memang mau mengaji lah. InsyaAllah. Baik. Inayah yang merupakan taufik dalam hidayah adalah satu benda yang kita praktis selalu. Sebab kita sebut hanya kepada Engkau kami abdikan diri dan hanya kepada Engkau kami memohon inayah. Tengok kita sebut inayah dia nak tolongan juga Yalah. Melawan tu lah, saya cara nak melawan tu kan. Kita nak bagi nampak yang betapa dekatnya kalimah inayah dengan kita. Okey. Jadi hanya kepada Engkau ya Allah kami mengabdikan diri dan hanya kepada Engkau lah kami memohon inayah. So inayah pertolongan. So inayah adalah pertolongan. Sebab itu kita katakan bahawa sebenarnya inayah yang merupakan puncak kepada hidup. Sebab inayah adalah taufik. Taufik adalah climax, adalah puncak kepada sesuatu hidayah. Maka kita sebut selalu. Baik. Masih ingat tak? Masih ingat tak tadi ini memang kalau ingat memang power lah. Sebab saya membincangkan tentang ayat ini. Kelas kita berapa tahun tak? Dah 2 tahun. Dah tanya. Berapa tahun dah kelas kita? Please. 6 tahun, betul? Lebih 6 tahun. Yang berapa? 7. Iya, apa kau ni kalau 6 tahun? Ya, ada yang baru datang. Bawa peci, kan? Baik. Saya terangkan pada kelas awal kita ni. 6 tahun. Saya menerangkan ni. Sebab saya menerangkan Fatihah. Surah Fatihah pada mereka awal sebelum surah lain. Okey, baik. Sebelum kita bicara pasal itu. Tak apa, jangan isu, tak ada jangan jadi isu kan.
Nak kira pula berapa tahun kan. Ya. Baik. Sekali lagi, apa maksud ni? Maksudnya hanya kami abdikan diri, dan hanya kepada engkau kami memohon inayah ataupun pertolongan. Okey. Pertolongan ini apa maksud dia? Apa pertolongan yang kita minta kat sini? Taufik. Alhamdulillah. Adik-adik ingat alhamdulillah. Ya Allah, sejuk hati saya. Masya-Allah. Kamu tengok. Dia nak dapat daripada Ustaz. Ustaz ajar aku sampai hati ya Allah. Sebab tadi saya dah ulang banyak kali dah kan. Baik. Nasta'in adalah memohon pertolongan di sini adalah untuk mengabdikan. Nasta'in di sini hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan untuk mengabdikan diri. Kami nak sembah Engkau, tapi kami tak mampu sembah Engkau. Kami tak mampu nak sembah Engkau. Sebab kalau kami mampu sembah Engkau, keakuan. Akulah kami lah. Apa susahnya kami boleh sembah Engkau ya Allah. Dah. Ketiga ini adalah dia punya ikrar. Mana memang kita tahu ini adalah kita punya wazifah, kita punya tugas, kita punya tanggungjawab adalah mengabdikan diri kepada Allah. Sebab kami ni hamba, maka kami nak mengabdikan diri. Tetapi kepada Engkau kita buat satu ikrar lagi ya Allah, kami tidak akan boleh mengabdikan diri kepada Engkau tanpa pertolongan daripada Engkau. Jadi adalah mengabdikan diri yang kami mampu buat ini adalah apabila Engkau menolong kami. So, menolong di sini dalam konteks ayat ini adalah tentang ayat hidayah dan taufik. Sebab itulah dia kena mulai nasta'in ihdina. So dia punya guru dia adalah ihdina. Hidayahkan kami. Sebab ini baru kenyataan. Satu iqrar. Tapi di sini baru jadi doa. Di sini jadi doa. Ya? Di sini jadi doa. Jadi sebab itu semua yang dikasih sekalian. So kefahaman inilah yang menyebabkan yang kita katakan tadi sebenarnya nak cerita ni adalah bagaimana bukan nak buat amal baik, bukan ibadah baik, tetapi ibadah akan jadi baik kalau kita rasa kita mendapat pertolongan dari Allah. Imam Al-Ghazali berkata ayat ini ayat syariah. Ayat ini adalah ayat hakikat syariah. Ayat ini adalah ayat syariah. Maknanya dalam Quran akan ada ayat syariah. Dalam Al-Quran ada tentang hakikat syariah. So dia punya section pecahan dia adalah antara syariah. Syariah ni ada peraturan. Sebab kami akan boleh mengabdikan diri pada Engkau kalau kami mengikut peraturan Engkau. Maka peraturan Engkau itulah syariah. Ya? Tetapi macam mana supaya sekarang kita masuk ke dalam pula? Supaya kita masuk ke dalam pula. Ya? Sebab dalam Islam dia bukan hanya praktik amali tetapi praktik qalbi. Dan praktik qalbi itu yang menyebabkan kita akan mati dalam keadaan yang kita nak masuk nanti. Ya, yang kita nak masuk nanti. Ya, sebab kita cerita ni ialah tentang bagaimana nak baik hati, bagaimana bagi hati baik, amal baik insya-Allah. Ya, tahajud dah buat, sedekah dah buat, tapi hati yang baik. So ini kunci dia. Dan sebab itu Imam Al-Ghazali berkata tidak akan selamat syariat seseorang. Tidak selamat syariat seseorang. Apa maksud tidak selamat syariat? Ya. Apa maksud tidak selamat syariat? Bukan tak buat syariat, tak selamat syariat. Maksudnya sebab bila kita buat syariat, apa tujuan syariat? Apa tujuan syariat? Mendekatkan diri kepada Allah. Syariat adalah untuk Allah kan? Untuk sampai pada Allah. Tidak selamat maknanya tak sampai pada Allah. Tahajud tak sampai pada Allah. Semayang tak sampai, baca Quran tak sampai. Seorang yang tidak seorang itu tidak akan selamat syariat kalau dia tidak menjaga hakikat syariat. Syariat seorang tak akan selamat kalau dia tidak menjaga hakikat syariat. Sebab ini adalah lahiriah, lahir
Jadi bab ni. Ya. Ayat ini tentang syariat, tentang lahir, tapi menuju pada Allah. Tetapi kita takkan sampai kalau kita tak jaga hakikat syariat batin kita. Ini yang kita bincang ni maknanya kita nak supaya kita baik batin, baik dalam. Kita takut kita ni nampak baik luar, tetapi dalam di sisi Allah tak baik. Ya. Dan memahami yang kita katakan tadi, memahami bagaimana kita nak memahami apa yang dikatakan hakikat syariat tadi. Bagaimana kita nak memahami, nak menghilangkan satu benda dalam peribadatan tadi, ialah tentang tadi. Jadi ni kita cerita macam mana ya Allah menjadi baik ya Allah. Aku rasa aku lakukan amal, Allah akan. Jadi kan itu semua yang dikatakan. Apabila kilah lah, ya. Kamera dibetul bukan kamera tak, itu masa dah habis. Jika ada telefon juga, tadi ada sana, sekarang ada situ lah. Belum lagi cukup. Jadi semua yang dikasih sekalian, kan itulah. Sebab itu dalam Fatihah sebenarnya semua komplit dan adik-adik sebenarnya. Dengan kefahaman, oh Masya Allah ini rupanya ya. Cuma kita syarahkan supaya kita faham maksud ayat pendek, tetapi sebab dia Jawami Kalim. Jawami Kalim ni Allah bagi tu pendek tetapi fahamnya Masya Allah dalam. Dan berbeza dengan seseorang dan berbeza pula bila kita praktik dengan hanya tahu secara ilmi. Ada orang dia praktik, dia buat tajribah tadi, dia buat kesedaran. Haula wala quwwata illa billah sebelum dia solat, ketika baca Quran, ketika amal dia datangkan, dia hadirkan makna the meaning of la haula wala quwwata illa billah. Sebab kita sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yang kita faham sebenar-benarnya kan. Baik. Jadi itulah harapan kita sebenarnya supaya hati baik. Baik. Barulah fa'amma inkana minal muqarrabin, maka adapun sekiranya orang itu mati dan dia termasuk dalam muqarrabin. Jadi ayat yang ni dia adalah berbeza dengan ayat yang awal tentang muqarrabin awal. Ayat ini adalah orang muqarrabin pada ketika mati. Dan ayat sebelum ni golongan muqarrabin di hari akhirat. Ayat sebelum ni ya. Ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin maqdur wa qalbin maqdur wa zilin maqdur wa ma'in maskuub wa fakihatin katsiran wa maqtatin wa la mamnu'ah. Maka itu ayat muqarrabin ketika di hari akhirat. Maka sekarang ayat golongan muqarrabin ketika di berhadapan dengan kematian ya. Sebab apa dia dapat? Insya-Allah kita bincanglah nanti insya-Allah. Apa dia dapat? Rauhun wa raihanun wa jannatun na'im. Amin ya Allah. Ya, kita nak ya Allah, setelah tadi kita buat mujahadah tadi nak didik diri, tak nak rasa apa pun rasa. Jangan rasa lebih baik berbanding orang lain, didik diri kita ya. Dan kemudian kita hayati pada hauqalah. Jadi kita akan bincang nanti insya-Allah pada masa akan datang. Jadi terima kasih semua di atas bersamanya ini kerana kita dapat bersama di masjid ni. Alhamdulillah. Dan maaf pastinya sebarang akhlak, tingkah laku, gurauan sepanjang bersama yang ada. Boleh ke maafkan? Maaf Ustaz, kami minta maaf juga. Jawab salah je tak pernah pandai. Salah je jawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba baca kepada teman